Okey, Ustazah akan terang ringkas je. Okey, yang hari tu Ustazah ajar tajuk akronim. Akronim ni adalah singkatan. Okey. Kita tengok ya, dia ada 3 jenis. Satu akronim iaitu singkatan bagi kata bahasa Melayu. Okey, yang kedua singkatan iaitu akronim bagi kata bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, akronim yang dilafazkan ataupun yang disebut bagi kata bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dia ada 2. Yang dilafazkan tu ada yang dalam bahasa Melayu dan ada juga yang dalam bahasa Inggeris. Kita tengok yang pertama. Okey, Ustazah akan ajar dulu akronim untuk kata bahasa Melayu dulu. Okey, contoh kat sini kamu tengok gambar yang pertama ni. Okey, tengok gambar ni. Okey, dia tulis SK. SK Pulau Indah. Okey, S dengan K ni lah yang dipanggil akronim. Okey, macam mana kita nak akronimkan dalam Jawi? Nanti saya akan tunjukkan. Okey, contoh yang kedua MRSM. MRSM tu adalah akronim. Okey, contoh Universiti Malaya. Bila nak jadikan akronim, kamu ambil huruf yang mula-mula bagi setiap perkataan. Contoh Universiti huruf U, Malaya huruf M, jadilah UM. Okey, yang keempat ni HKL. HKL ni adalah akronim bagi Hospital Kuala Lumpur. Dia ambil huruf yang mula-mula. Okey, kita tengok yang ni. Okey, tapi dalam bahasa Jawi juga ada yang tak boleh diakronimkan. Contoh, kamu tengok yang warna merah tu. Yang ini, okay, yang di Pertuan Agong ni dalam Jawi dia tak boleh diakronimkan. Jadi dia kena ejaan penuh. Macam mana eja huruf yang, macam mana eja huruf di Pertuan, macam mana eja Agong. Kamu tak boleh akronimkan jadi yang tu ya, di Pertuan tu dal, Agung tu alif. Tak boleh. Dia kena ejaan penuh. Berlainan dengan yang ni. Okey, yang kedua ni. Kamu tengok yang warna merah tu. Ni. Okey, guru besar. Yang ini boleh diakronimkan. Kalau bahasa Melayu, dia akan jadi GB. Dia ambil huruf yang mula-mula. Contoh, guru besar, guru Yuru kan. Jadi huruf guru G. Yang kedua besar B. Okey, bahasa Jawi kamu kena ambil mula-mula untuk ejaan Jawi lah. Guru Ga. Lepas tu besar Ba. Tapi untuk Jawi kamu kena letak titik selepas setiap huruf. Kalau bahasa Melayu tak payah letak titik. Jawi wajib letak titik. Kalau tak letak, salah. Untuk akronim Jawi. Okey. Okey, mula saya akan terangkan dulu yang kena eja penuh. Dia tak boleh diakronimkan. Dia tak boleh disingkatkan. Dia kena tulis ejaan penuh. Contoh yang pertama ni. Profesor.
Kalau Jawi tak boleh diakronimkan, kamu kena ejaan penuh. Kalau Melayu, profesor dia boleh diringkaskan jadi prof. Kalau Jawi tak boleh, dia kena ejaan penuh. Contoh kalau doktor pun sama. Kalau Jawi kena ejaan penuh. Kalau Melayu, doktor dia boleh jadi DR. Halim. Kalau Jawi tak boleh, dia kena ejaan penuh. Sama jugalah dengan yang berhormat, kena ejaan penuh. Kalau Melayu boleh, YB. Jawi tak boleh, kena ejaan penuh. Okey, tengok yang boleh ni. Yang boleh, contoh jabatan, organisasi, pertubuhan, syarikat. Dia kena tulis huruf abjad Jawi. Ni, abjad Jawi ni. Kena ejak abjad Jawi. Lepas tu kena letak titik selepas setiap huruf. Contoh, ba, titik, ro, titik. Dia kena letak titik. Sin. Okey, huruf akhir tak payah letak titik. Huruf akhir sekali tak payah letak titik selepasnya. Ni contoh yang ni, tengok. Bank Islam Malaysia Berhad. Kalau bahasa singkatan untuk bahasa Melayu BIMB. Kalau Jawi kamu tengoklah ejaan mula-mula bagi bank tu ba, Islam alif. Tengok hamzahnya kat mana. Malaysia mim, Berhad ba. Jadi dia akan jadi ba, titik, alif, hamzah. Tengok betul-betul hamzah atas ke bawah. Lepas tu Malaysia mim, titik, Berhad ba. Lepas huruf akhir tak payah letak titik. Tak payah letak titik. Samalah juga dengan yang lain tu. Okey. Okey, nama jabatan. Okey. Kena ambil huruf mula-mula. Contoh Dewan dal. Lepas tu letak titik. Ba. Okey, ayat penyambung tak payah. Ni, dan ni tak payah. Ambil yang perkataan je. Yang ayat penyambung tak payah. Contoh dan, untuk, lagi apa, sambil. Ayat penyambung tak payah. Ambil perkataan Dewan dal, bahasa ba, pustaka pa. Okey, kamu tengok yang kedua, Institut Pendidikan Guru. Okey, institut ni kenapa kena tulis alif ya? Kenapa? Ini alif ya. Kenapa kena tulis alif ya? Kenapa? Kenapa tulis alif waw nombor 2 ni? Kenapa? Nanti saya akan terangkan. Okey, ni tengoklah. GB K titik ba, guru besar. Menteri besar mim titik ba. Okey, yang ni yang lain lah. Ujian sekolah rendah agama SRA kalau bahasa Melayunya. Kalau bahasa Jawinya kamu tengoklah huruf Jawi dia mula-mula apa? Sekolah sin. Lepas tu rendah ra. Agama alif. Okey, itu untuk bahasa Melayu. Okey, yang tadi saya kata kenapa tulis alif waw, alif ya. Kamu tengok yang warna pink tu. Payung warna pink. Sebab huruf vokal E, I, O, U. Kalau bahasa Melayu dia, huruf yang memula dia guna huruf vokal. Contoh universiti dia guna huruf U.
kamu kena akronimnya, huruf vokal ni kena letak alif dulu, baru waw. Okay, O bersamalah ni. Alif waw. I, alif ya lah. I ni kena tengok sama ada bunyi I pepet atau I taling. Kalau I pepet, letak alif sahaja. Kalau I taling, kena alif ya. Okay. A bunyi A, kena letak alif sahaja. Tengok huruf perkataan yang nak diakronimkan tu, bahasa Melayunya guna huruf vokal, kena tambah alif waw atau alif ya. Okay, kamu tengok yang payung warna purple ni. Okay, contoh perkataan yang yang duduk KH ni, dia kena guna huruf H yang duduk rapat. Huruf K, kamu kena tengok huruf sebelahnya apa, H. Jadi ini akan, kalau nak diakronimkan, kena guna H. Jangan kamu nampak je huruf K, kamu tak tengok huruf sebelah dia H, kamu tulislah huruf kaf. Salah. Kena guna huruf H. Sama dengan GH, kamu tengok huruf G sebelahnya huruf apa, H. Dia kena guna Ghin. SY Shin, NY Nya, NG Nga. Okay, itu bahasa Melayu. Dia hanya ambil huruf yang mula-mula jawi dia apa, tulis je terus. Kalau bahasa Inggeris, kamu kena dieja huruf satu persatu. Huruf, kalau nak akronimkan, kena eja bunyi huruf tu. Okey, kita tengok. Okey ni, macam mana nak eja A, alif ya A, B ba ya B. Eja bunyi huruf. Ini hanya untuk bahasa Inggeris. Okay, nak tengok ni contoh kata bahasa Inggeris dia, Malaysian Indian Congress. Okay, macam lepas tu bila di akronimkan jadi MIC. Okay, bila nak jadikan akronim jawi, kamu kena eja huruf tu. Contoh M, Ain ya M, bunyi M tak? Lepas tu letak titik I, alif hamzah ya. C, sin ya si. Eja bunyi huruf. Okay, senang je bahasa Inggeris, senang. Okay, yang ini last sekali lah. Yang boleh dilafazkan, kamu kena eja akronim dia. Contoh untuk bahasa Melayu, Institut Kemahiran Islam Malaysia ni, kita boleh baca, boleh sebut ejaan bunyi I, Kim. Jadi bahasa Jawi dia nak diakronimkan, kena ejaan, kena eja lah I, Kim tu. Macam mana nak bunyi I, Kim, alif ya I, kaf ya mim, Kim. Sama juga Petronas, kena ejaan penuh, pa ya ta pit ro waw ro nun sin nas. Mana yang boleh disebut jadi perkataan, kamu kena eja dia punya akronim Jawi dia. Marah, mim alif ma, ro alif ra. Okay, ini bahasa Melayu lah. Okay, bahasa Inggeris samalah juga, kamu eja lah bunyi bahasa Inggeris ni. Akronim Jawinya ikut sebutan bahasa Melayu tu. UNESCO. Eja lah sebutan ni.
habis tamat. Harap kamu paham lah.